Baik, kita sambung tadi ya. Maaf ada masalah teknikal. Jadi disebut Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak memberi benda-benda mudah untuk kita. Contohnya apa dia? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak sesuatu benda tu mudah untuk kamu. Dalam agama Allah nak kita ni dapat mudah melakukan benda-benda agama. Itu kehendak ataupun matlamat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah nak bagi keringanan padamu. Keringanan pada kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kerana Allah kata manusia dicipta dalam keadaan ada sifat, ada kelemahan dia. Oleh itu Allah nak takhfif, Allah nak kurangkan bebanan pada kita. Dalam beragama, dia akan rasa apa dia? Akan rasa seronok beragama. Pasal kalau dia betul-betul memahami agama. Baik. Begitu juga yang kita sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa dia? Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasu. Allah suka untuk kita lakukan benda-benda yang diberi kelonggaran padanya. Diberi kelonggaran padanya. Kelonggaran ni, kemudahan ni. Sebagaimana Allah marah, benci, tak suka kalau kita buat maksiat. Kalau kita buat maksiat Allah tak suka, tak suka. Begitu juga kalau kita buat benda yang Allah bagi kemudahan, yang ni mudah untuk dilakukan, maka kita pun buat, Allah suka. Begitu juga contoh ni apa dia? Sebab itulah ulama kata apa dia, bila kita musafir. Kita musafir, Allah bagi mudah untuk kita solat apa dia? Qasar. Maka kita solat qasar. Solat qasar tu dapat pahala. Dapat pahala. Nah, kita kata, kan kurang kan pula. Pasal apa dia? Biasa kan 4 kan? Kemudian semayang 2. Macam kurang pahala. Kalau semayang berjemaah juga 27 kali ganda, dia jadi berapa? Dia akan jadi setengah ke? Tak? Dia akan jadi 13.5 ke? Tak, dia akan jadi 27 juga. Nah, walaupun kita buat dua rakaat qasar. Allah suka, Allah suka. Sebab tu kita buat. Jangan kita kata, entah apa, malah nampak duk semayang 2 rakaat. Buat 4 lah. Tak, Allah suka kalau kita buat yang 2. Pasal pernah satu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berjalan dengan maulahu Nafi'. Salim. Dia berjalan dengan Ibnu Umar, berjalan, kemudian satu ketika semayang, waktu semayang. Ibnu Umar pun semayang qasar. Semayang qasar, semayang qasar ni maknanya apa dia? Kita daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat lah. Jadi semayang. Bila semayang tu, lepas semayang, habis semayang jamak dan qasar, ataupun kita katakan semayang qasar, lalu dia punya maula dia tadi, hamba yang dia bebaskan tadi, Ibnu Umar tadi. Hamba dia tanya, wahai Ibnu Umar, saya semayang sunat semayang sunat pula lepas pada semayang qasar tadi. Ibnu Umar kata, daripada aku semayang sunat, baik aku semayang wajib 4 rakaat tadi. Tu dia. Nak sebut apa dia? Nak sebut, kadang-kadang kita kata, nak buat amalan sungguh-sungguh, semayang sunat lepas pada tu. Lepas semayang qasar tu nak semayang sunat. Ibnu Umar kata, baiklah semayang 4 rakaat fardu tadi, tak payah qasar, baik semayang 4 rakaat daripada kita nak semayang sunat tadi. Maksudnya apa dia? Maksudnya kita ni kadang-kadang kita ada pilihan. Kita bila musafir, tujuan kita musafir ataupun kita bermusafir ni, kita nak merentas, nak mengembara, nak mengharungi perjalanan-perjalanan ke satu tempat. Mesti ada dia panggil kesusahan, kepayahan dan sebagainya. Oleh sebab itu matlamat kita nak sampai cepat. Biasanya orang nak musafir ni dia nak cepat sampai. Oleh sebab tu Allah bagi kemudahan. Kita buat 2 rakaat. Maka kalau kita nak buat semayang sunat lagi, dia boleh mengambil masa pula. Itu sunat saja. Sebab tu Ibnu Umar kata apa dia? Baik semayang fardu 4 rakaat kalau nak semayang sunat. Maknanya fokus kita, Allah dah bagi 2 rakaat dah. 2 rakaat tu. Lepas pada tu teruskanlah perjalanan. Begitu contohnya kan.
Itu contoh, bukan makna kata siapa-siapa nak sembahyang sunat, jangan sembahyang sunat. Tidak, cuma mindset tu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi mudah untuk kita dah buat 2 rakaat, maka fokus pada perjalanan. Maknanya Allah nak suruh kita buat juga. Jangan tinggal sembahyang. Jangan jadikan alasan musafir boleh tinggal sembahyang. Baik. Jadi disebut Nabi SAW juga dalam bab ni, dalam hadis ni disebut tentang Nabi ni, kalau diberi pilihan antara 2 perkara yang harus, maka Nabi pilih yang paling mudah. Kerana apa dia? Kerana dalam beragama ataupun dalam urusan dunia, lebih-lebih lagi dalam agama, kalau dunia pun kita nak pilih yang mudah aja. Dalam keduniaan ni, kita ni nak pilih yang mudah, pantas, ringkas, cepat dan juga licin perjalanan. Gitu kan sifat kita. Baik. Lebih-lebih lagi lah dalam beragama disebut walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Nabi kata innad dina yusrun. Agama ni mudah. Agama ni mudah kata Nabi. Orang yang nak mengamalkan agama sebenarnya mudah. Orang yang nak hidup beragama sebenarnya mudah. Tetapi walan yushaddad din, kata Nabi, ada juga orang yang nak susah. Tak. Nak susah dalam agama. Tak seronok lah kita ni. Tak seronok kita ni. Apa dia? Tak seronok kita kalau sembahyang 4 rakaat saja. Contohnya tak? Sembahyang 4 rakaat aja. Sembahyang subuh ni kita ni rasa segar bugar ni. Segar bugar lagi. Nak sembahyang berapa? 3 rakaat lah. 3 rakaat. Sembahyang 3. Boleh ke tidak? Ada. Baik. Habis yang tu pagi Jumaat tu 3 rakaat tu Ustaz. Pagi Jumaat tu 3 rakaat. Confirm dia ni tak pernah datang sembahyang, tak pernah tahu sujud sajadah tu apa dia. Dia akan kata 3 rakaat. 3 rakaat ni. Macam cerita orang duk cerita tu lah. Cerita apa nama ni, ada seorang tu baru balik daripada Mekah. Balik daripada Mekah. Umrah lah kononnya. Sana pun tak jumpa sembahyang sujud sajadah. Tak sempat, tak dan. Balik ke ni, maka pagi Jumaat tu awal lagi datang dia. Ini bukan cerita masa PKP lah. Sebelum PKP. Nak sembahyang. Bila nak sembahyang tu, Pak Imam takbir apa semua tu, Alif Lam Mim baca. Dia kata biasa. Ni baca surah besar ni. Istilah kita baca surah Quran besar. Dulu muqaddam tu juzuk 30 tu, muqaddam lah tu. Masuk juzuk pertama sehingga 29 itu panggil Quran besar. Istilah kami dah dulu. Baca, imam baca Quran besar rupanya. Tak apa, kita dah biasa dah di Mekah, di Madinah tu dah dengar dah baca panjang-panjang Quran besar, kata dia. Mayang tiba-tiba apa dia? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Maka imam pun Allahu Akbar, sujud nampak imam. Dia tengok orang lain sujud. Tu dia pun ya Allah. Patutlah dia undur ke belakang, balik ke rumah awal pula baliknya. Balik cerita kat orang rumah. Cerita kat orang rumah dia. Orang rumah tanya pasal awal abang balik hari ni. Cepat pula sembahyang. Dia kata patutlah Allah tak bagi hidayah ke abang sebelum ni untuk pergi sembahyang di surau kita tu. Pasal apa bang? Tak tahu mazhab apa ni, 3 rakaat subuh katanya. 3 rakaat subuh. Patutlah selama ni abang ni dah nak pergi ke surau, tapi Allah tak bagi hidayah untuk pergi ke surau kita. Pasal sesat surau kita rupanya katanya. Ni dia panggil apa dia? Newbie ataupun beginner lah, orang baru nak berjinak. Jangan gitu ya. Makna kata apa dia? Kalau kita ni ada dia panggil iman tinggi, kok lah berzikir dapat zikir Hizbul Bahar ke apa semua, nak zikir mana-mana kita dok berzikir ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba naik zuk pagi tu jadi nak sembahyang 3 rakaat. Subuhnya nak sembahyang 3 rakaat. Boleh ke tidak? Tak boleh. Tu dipanggil, walaupun dia panggil apa nama ni, keimanan kita tinggi dan sebagainya, Allah bagi mudah dan sembahyang 2 rakaat lah. Walaupun iman kita tinggi dan sebagainya. Baik, itu yang pertama nak sebut. Baik.
Kemudian agama ni juga kata Nabi, wala yushaddad din ahadun illa ghalaba. Orang yang jenis melampau dalam agama dia panggil jenis melulu dalam beragama dia panggil mendesak juga. Kalau kami, bahasa kami orang Pantai Timur, dia panggil terak juga. Ataupun orang utara dia sebut pulun juga, dia nak nak buat pulun juga tu. Nah, kalau jenis orang begitu, wala yushaddad din ahadun illa ghalabah, lama kelamaan dia akan rasa malas, tak larat dah. Nak kok baru bangun qiyamul lail contohnya, baru bangun qiyamul lail ni, semangat ni bulan Ramadan. Daripada pukul 2 pagi sampai sahur tak tidur-tidur qiyamul lail. Masya-Allah, tak tidur-tidur. Dah habis bulan Ramadan tak buat. Illa ghalabah. Ataupun lepas pada tu malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, tak larat dah. Penat juga orang kata qiyamul lail tak. Sebab tu Nabi SAW suruh apa dia? Bila kita qiyamul lail, tahajud ke apa dia, Nabi suruh warming up dulu dengan 2 rakaat yang ringan-ringan, kata Nabi. Nak khafifatan. Mulakan dengan ringan. Macam kita nak bersenam, nak apa, mulakan ringan-ringan, warming up dulu. Hup. Ringan-ringan dulu. Begitu juga Nabi suruh dalam sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat dulu kata Nabi. Baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad dulu mula-mula. Ataupun mulakan 2 rakaat dulu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tu 2 rakaat aja qiyamul lail kita. Ataupun setahun tu bangun qiyamul lail 2 rakaat aja. Lepas tu tidur. Subuh kena bangunlah. Baik. Nak sebut, mulakan begitu. Jangan duk pulun terus. Pulun Nabi rupanya 11 rakaat Nabi semayang, panjang-panjang pula tu. Surah Al-Baqarah pula tu. Maklumlah kita baru lepas belajar surah Al-Baqarah, baru boleh baca mengenal muqaddam. Baca surah Al-Baqarah juga. Memanglah. Ya tak? Esoknya dak. Dak. Tak buat tak buat dah. Tak larat nak buat dah. Jadi gitulah. Agama ni mudah. Kata Nabi, orang yang mendesak dalam agama, melampau dalam agama, dia panggil terak juga, dia panggil pulun juga, buat pertama kali tanpa dia tengok keadaannya, maka kata Nabi, illa ghalabah, lama kelamaan dia akan kalah dalam agama. Asal nak jadi baik, tiba-tiba lepas pada tu dah payah. Nak payah pakai tudung. Nak dulu pakai tudung dah, nak berubah dah. Tapi lama kelamaan payah. Nak pakai tudung, nak masak pun payah kata dia. Nak bakar kambing pun payah. Payah. Nak panaslah. Tu. Mula-mula ya Allah, terus dengan apa dia? Perubahan yang mendadak. Jangan. Nak terus pakai purdah terus. Contoh tak? Mana ni? Tak tahu ke mana dia hilang. Ya tak? Hilang ke mana? Pakai purdah dah sekarang. Yalah. Kenapa? Terus pakai purdah. Dulu seluar pendek pun muju pakai. Contoh. Ya Allah, tak. Tak boleh mendadak begitu perubahan, slow dan sebagainya. Kerana kata Nabi, illa ghalabah. Dia akan kalah dalam agama. Dia akan jadi malas, dia akan jadi, kata Nabi, halakal mutanatti'un. Halaka al mutanatti'un. Akan rosak, akan binasa mereka yang jenis apa dia? Melampau-lampau beragama. Tak? Melampau-lampau. Baik. Jadi sahabat-sahabat dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam beragama Nabi permudahkan. Contoh Nabi permudahkan macam mana? Ada seorang dia datang jumpa Nabi. Dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, halaktu ya. Wahai Rasulullah, habislah. Kalau dalam bahasa kita, mampus dah lah ya Allah. Mampus dah lah aku. Halaka maknanya begitulah. Kalau bahasa kita, kasar kita, mampus dah lah. Parak dah lah. Baik. Lalu kata Nabi apa dia ni? Cuba cakap apa dia. Dia kata, waqa'tu ahli fi nahari Ramadan. Dia kata kita ni tak tahulah, jiwa gelojak. Tengok orang rumah bulan Ramadan, siang-siang hari pun kita buat projek, kata dia. Begitu kan. Lalu Nabi SAW kata, relax dulu. Relax. Sehinggalah apa dia? Ginilah Nabi SAW kata, tak apa, ada penyelesaian dia. Nabi kata, buat tu sengaja ke tidak? Tak. Wahai Rasulullah, tak tahulah
Bukan apa, tak terkawal, tak sedar. Nah, lebih-lebih lagi kalau pengantin pula, pengantin baru kahwin dekat Ramadan. Allah naya lah begitu. Nah, kalau sebab itulah Nabi kahwin lepas Ramadan, Syawal. Nabi kahwin dengan Aisyah bulan Syawal. Jadi kalau kita ni kahwinlah Syawal lah. Nah, begitu kalau kahwin Ramadan, sehari sebelum Ramadan, oi naya. Nah, tu. Baik. Lalu Nabi SAW kata begini. Relax, duduk dulu pada orang tu, orang Arab tu. Lalu Nabi kata gini, apa nama ni, kalau begitu puasa jelah, kafarah dia puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, tak larat nak puasa, kita kerja je sepanjang hari, duk kerja, siang hari duk kerja, buruh kasar pula tu. Kalau kita duk buat jalan raya je, jangan tahu memang tak boleh nak buat tu, dahaga wahai Rasulullah. Nah, tak ada peluang. Kalau begitu bebas hamba. Maknanya awal-awal bebas hamba tak ada hamba. Kita yang paling miskin di Madinah ni wahai Rasulullah. Hamba pun tak ada. Puasa 2 bulan. 2 bulan puasa yang sebulan ni pun kalau bahasa kita mampus jelek. Contohnya. Tak. Tak ada juga. Tak ada habis nak bersedekah pun tak boleh tu, tak boleh. Lalu duk tak lama ada orang lah bagi apa nama ni, datang bawa sedekah. Tu lalu apa nama ni, Nabi kata alhamdulillah ada orang bagi apa dia, bagi ni barang sedekah, kurma lah, ada riwayat kata kurma. Lalu dia pun apa nama ni, wahai orang ni, ambil kurma tu pergi bagi sedekah kepada tu sebagai kafarah. Sedekah kepada siapa Rasulullah? Pada orang miskin, fakir lah. Dan Rasulullah, aku yang paling fakir di Madinah ni. Aku lah paling tak ada duit di Madinah ni. Nabi gelak sakan. Nabi kata orang ni dah lah dia buat benda tu, dia terbuat. Lepas tu ambillah. Dia kata, Nabi kata ambil kepada awak lah. Tu dia kan. Nak sebut Nabi SAW ni, tak ada lah kita ni. Kalau orang tu kena melakukan satu benda, kita kata memang tak ada jalan rakod dah. Nah, kita memutuskan harapan seseorang, jangan tu makna memberi jalan solusi supaya orang tu mudah, dia rasa agama ni ada jalan penyelesaian untuk dia. Dia panggil permudahkan untuk dia melakukan. Contohnya lagi apa dia? Contohnya lagi dalam masalah ibadat pesakit di hospital. Nah, di hospital nak kena tu buaya berselirat apa semua tu. Kita pergi ziarah. Awak semayang dah ke ni? Tanya semayang dah. Dia kata semayang. Tak ada apa nama ni, tak boleh nak semayang. Pasal apa tak boleh nak semayang? Pasal tadi apa nama ni, ustaz tu datang kata nak kena tayamum seluruh badan dah. Dah tak boleh berwuduk. Nak berwuduk buaya ada sana balut sini. Tak boleh berwuduk, tayamum. Tayamum macam mana kita macam ni duduk ni, nak kena tayamum, lepas tu kena qada pula kata dia. Baik qada lepas ni kata dia. Nampak? Pakai nak qada terus. Biar dulu. Mana kita ni permudahkan ya, tak apa. Sembahyang dulu. Lepas ni kalau nak qada, ada masa ruang qada, kita qada sembahyang dulu. Walaupun dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i rahmatullah alaih, dalam keadaan kita sembahyang tanpa ada dia panggil kesempurnaan dalam berwuduk dan bertayamum apa semua pun tak boleh, maka kena qada lepas pada tu, kita panggil solat hormat waktu. Ya tak? Macam juga kita balik daripada umrah dululah, umrah nak dalam kapal terbang penat, umrah terbungkam tidur, tidur penat, umrah balik kejut subuh. Haji sembahyang subuh dah masuk. Ustaz, kalau kita sembahyang hormat waktu masa ni, kita kena qada. Kena qada pula. Baik, kita qada sat lagi dah, ustaz tak larat dah ni. Jadi kita pun mudahkan. Tak apa, kita sembahyang dulu. Qada lepas ni kita rehat kan, tak rehat kan, nak qada ada masa qada. Kita bagi solusi begitu dulu. Contoh. Supaya dia sembahyang dulu pada waktu tu. Sembahyang dulu. Ni pakai nak qada terus. Ni dia panggil permudahkan. Bukan bermudah-mudah. Gitu. Ni sekali dengan tok syekh pun tak sembahyang. Ya Allah. Jangan. Baik. Jadi kita panggil apa dia? Dalam syariat
permudahkan supaya orang mendekati agama. Orang masuk Islam dah bersunat. Tanya dah bersunat ke belum? Ya Allah. Kita dengan budak-budak pun contohnya. Ni dah bersunat ke belum ni? Datang ke masjid surau ni. Sunat ke? Budak tu kata dah bersunat dah. Mana? Buka tengok. Nak tengok orang punya. Nasib baik budak tu tak jawab. Pakcik dah bersunat? Aku dah bersunat lama. Buka nak tengok. Sudah. Kalau dia balas begitu macam mana? Sebab tu kita kata apa dia? Kita kata permudahkan orang supaya beramal. Orang yang datang dalam keadaan dia baru nak terima Islam, baru bertaubat, tatu penuh badan. Walaupun ada pandangan kata lama mana ada tatu apa semua tu kan, nak ambil air semayang kadang-kadang tak sampai apa semua tu, rambut dye lagi, kita kata tak sah ambil air semayang macam ni, tak sah. Rantai penuh macam rantai monyet, kata dia. Jangan, biar dia datang semayang dengan rantai-rantai dulu, biar dulu kan. Baik, oleh sebab itu apa dia, kita nak permudahkan supaya dia datang semayang, dia buat benda agama, lama-lama kesedaran dia akan itu. Sebab tu kata Nabi, yassira wala tu'assira. Nabi sebut kepada Mu'adz bin Jabal, Abu Musa Asy'ari ketika Nabi hantar nak jadi gubernur di Yaman, Nabi kata yassira wala tu'assira. Permudahkan orang mendekati agama. Permudah. Cuma janganlah begitu. Janganlah begitu, orang bela anjing kita nak bela anjing. Apa saja? Mudah. Mudah kalau bela anjing ni dia pandai menghargai orang. Kalau kita bela orang belum tentu. Jaga anak yatim belum tentu bila besar tu dia ambil atau kita. Jangan gitu. Jangan. Jangan kita buat bermudah-mudah. Allah suruh jaga anak yatim, Allah suruh buat baik pada ni. Mana kita nak jaga? Tu Nabi SAW diberi pilihan. Mana yang mudah? Jaga anak yatim lebih banyak pahala, dan berbuat baik kepada binatang pun dapat pahala juga. Tetapi bukan kita bermudah-mudah ambil dah, bawa balik ke rumah lah. Masuk dalam rumah lah. Jangan bermudah-mudah. Ada dia panggil garis panduan dia. Baik. Walau bagaimanapun kita nak sebut apa dia? Dalam kita punya agama ini, garis panduan yang disebut oleh Nabi ni, Aisyah kata Nabi ni bila diberi dua pilihan, Nabi pilih yang paling mudah. Baik. Garis panduan macam mana sebenarnya tu? Pilihan ni ada 2-3 garis panduan dalam kita memilih perkara yang lebih mudah. Kaedah yang pertama ataupun syarat yang pertama ialah dia tidak lari daripada dasar agama. Malam yakun isman. Dua benda yang diberi pilihan ataupun dua benda yang ada dua pilihan depan kita, maka kedua-dua benda tadi tidak mendatangkan pahala, barulah kita kata ambil yang paling mudah di antara keduanya. Kalau salah satu daripadanya mendatangkan dosa tapi mudah, yang pertama payah sikit tapi tak ada dosa, yang kedua mudah ada dosa, maka jangan pilih yang kedua walaupun mudah. Dalam keadaan kita sekarang ni pandemik, mudahnya apa dia? Scammer mudah. Nak dapat duit, kita blast dalam grup, tengok dalam grup siapa yang bagi bantuan. Kita pun WhatsApp WhatsApp orang tu, tolong saya ni nak nak memasak, gas tak ada, habis saya ada RM20 aja, gas harga RM30. Kita WhatsApp kepada orang tu cakap gitu. WhatsApp kepada orang yang kedua pun gitu juga. RM10 aja. Kalau 10 orang dia tipu, 100 dah. Lebih pada gas dah boleh beli. Kan? Mudah dapat, mudah. Berbanding dengan dia apa dia? Berbanding dengan dia jual pau. Jual pau ke apa semua. Payah. Pergi sana, pergi sini. Untung kecil je untungnya. Contoh. Tapi benda agama payah sikit ataupun diiktiraf oleh agama. Yang tu dapat duit juga tapi tak diiktiraf oleh agama, menipu orang. Kan? Jangan pilih yang kedua, pilih yang pertama. Baik. Bukan nak suruh jual pau semua. Tak, tapi contoh untuk kita mudah faham. Baik. Tidak lagi daripada dasar agama yang kita sebutkan tadi, contohnya lain apa dia? Contohnya pilihan kita buat 4 rakaat boleh ke tidak?
Masa kita musafir boleh. Kita buat 2 rakaat boleh ke tidak? Boleh. Mana yang paling mudah? Paling mudah 2 rakaat. Mudah ke tidak? Tapi bukan bermudah-mudah. Sebab Allah bagi pilihan pada kita. Tu maka kita pilih yang paling mudah untuk kita, dalam masa sama tidak mendatangkan dosa kepada kita. Baik. Ataupun kita kata, kalau kita tak musafir, itu orang musafir. Kalau tak musafir, Ustaz, kita buat 2 rakaat boleh. Kita tak musafir. Sebab apa dia? Sebab yang tu paling mudah. Kan Nabi suruh pilih yang paling mudah. Ini bermudah-mudah. Bermudah-mudah. Dia panggil apa nama ni? Ambil mudah, sikap lewa terhadap agama. Baik. Seterusnya sahabat, contohnya apa dia lagi? Yang kedua, garis panduan yang kedua, tidak melanggar dasar agama. Tidak melanggar dasar agama. Contoh dia apa dia? 2 pilihan. Kita ni musim PKPB contohlah. Musim PKPB ni kita ni banyak stres. Ramai orang yang stres. Tak, perceraian pun banyak berlaku. Maka kita ni, ya Allah, sakit kepala, sakit tu apa semua. Lalu kita pun apa dia? Mudah-mudah minum arak lah, hilang stres. Daripada orang suruh istighfar, sabar. Tak, sabar tu payah. Tak, nama Sabaruddin dah tapi payah. Nak sabar. Tak kena kat ustaz memang kata dia. Tak, cuba ustaz sendiri yang kena. Oi, balik kok juga kata dia. Tu dia. Ustaz pun dia kata tak leh. Ustaz tak kena tak apalah. Ustaz seronok lah. Ada. Ustaz pun itu juga. Sama je. Sama. Baik. Jadi dia kata apa dia? Minum arak daripada sabar, daripada duduk istighfar, daripada baca Quran apa semua tu. Payah. Baca Quran pun kita tak kena huruf lagi. Dia kata nak baca Quran lagi payah kata dia. Maka minum arak lah mudah. Hilang. Tak? Tu dia. Senang je dalam hati. Minum arak. Na'udzubillahi min. Jadi garis panduan untuk kita pilih antara 2 perkara yang kita permudahkan ialah pertama, masih dalam ruang lingkup syariat. Yang kedua, tidak melanggar batas syariat. Jadi sahabat-sahabat, itu antara garis panduan untuk kita permudahkan dalam urusan agama. Wallahu alam. Itu saja yang kita kongsikan pada malam ni. Moga-moga dapat manfaat untuk kita bersama. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.